الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimati barisan pentadbir Sekolah Kepesantren Datuk Manan, barisan guru-guru, semua staf yang bekerja di Sekolah Kepesantren Datuk Manan yang akhirnya yang dikasihi murid-murid sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binurika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binurika ya Rahman. Allahumma nawwir qulubana binurika ya Rahim. Kama nawarta Allah binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak berapa lama lagi kita akan menyambut Aidul Adha. Bila sebut Aidul Adha, murid-murid sekaliannya, kita semua dikenangkan dengan cerita kisah Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail yang disembelih. Banyak peristiwa, banyak pengajaran yang kita mengambil daripadanya. Sebelum tu kita nak tahu sedikit. Siapa tu Nabi Ibrahim? Siapa Nabi Ibrahim dan bagaimana dia menghadapinya? Untuk pengetahuan kita, Nabi yang daripada zaman dahulu sampai sehingga Nabi Muhammad adalah sebanyak 124,000 orang Nabi. Daripada banyak tu, 313 adalah Rasul dan 25-nya Rasul yang telah disediakan dan disebut dalam Al-Quran. Dan daripada 25 itu, 5 orang Nabi dan Rasul yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan Ulul Azmi. Nabi yang mendapat gelaran Ulul Azmi, yang mendapat orang kata cubaan yang kita tak boleh fikir. Benda yang tak munasabah yang mereka hadapi dan mereka berjaya menghadapinya. Okey, Nabi yang Rasul yang Ulul Azmi ada 5. Pertama sekali Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Jadi sebenarnya Raya Korban ni kita nak melihat dulu. Okey, kita nak melihat dulu satu kat sini saya tulis siapa dia Nabi Ibrahim? Siapa Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu macam mana dia menghadapi segala-galanya. Okey, Nabi Ibrahim adalah insan biasa. Ada perasaan sifat marah, sifat semua macam biasa. Semua Nabi adalah insan biasa. Nabi Ibrahim dia berkahwin dengan mula-mula dia berkahwin dengan Sarah. Nama isteri yang pertama Sarah ni adalah orang wanita yang kedua tercantik dekat dunia ni Allah jadikan. Yang pertama tentulah Sayyidina Hawa. Yang kedua yang paling cantik sekali golongan wanita adalah Sarah. Jadi Siti Sarah ni isteri Nabi yang solehah, berkahwin dengan Ibrahim. Tak dapat anak 10 tahun, 20 tahun, 30 tak dapat anak. Bagaimana dia menerima dugaan. Sedangkan pada masa itu Nabi Ibrahim telah menjadi Nabi. Tapi Allah tidak mengurniakan dia seorang anak pun. Begitulah dia menghadapinya.
dia Nabi Ibrahim sentiasa terbuka dan redha mendekatkan diri dengan Allah. Sentiasa berdoa, berikanlah aku ya Allah cahaya mata, anak yang soleh. Okey. Lepas Nabi Ibrahim pun dengan Siti Sarah, ni dia pergi ke Palestin. Dia pergi ke Palestin. Sampai di Palestin, masa itu adalah seorang raja yang sangat garang, yang sangat berlagak, yang sangat kejam, yang paling handsome. Raja ni dia paling tak suka orang yang cantik kahwin dengan orang lain. Nak jadi bini dia juga, isteri dia juga. Jadi bila dia tengok Sarah ni sangat cantik, sangat lawa, dia pun berkenan. Dia tangkaplah si Sarah ni. Sarah berdoa, ya Allah Tuhanku, lindungilah aku daripada perkara-perkara yang tidak diingini ini Allah. Jadi bila sampai kat raja dah tangkap Sarah. Dia pun dah seronok dengan Sarah. Dia pun cuba nak mengganggu Sarah. Sarah pun berdoa. Dengan tiba-tiba Allah kenakan dia stroke tangannya. Stroke, tak boleh bergerak, keras, kaku tangan dia. Jadi raja ni tanya dengan Sarah, apa yang kau buat pada aku ni Sarah? Aku tak boleh nak pegang kau ni. Sarah menjawab, saya hanya mohon perlindungan daripada Allah SWT agar saya dijauhi daripada perkara-perkara yang saya tidak ingini. Okey. Nabi Ibrahim kata, raja tu kata, okeylah kau doalah dengan Tuhan kau, sembuhkan aku. Sarah pun berdoa, alhamdulillah sembuh. Sembuh oleh kerana dia seorang yang zalim, raja yang zalim, raja yang handsome, gagah, dia tak puas hati juga. Dia nak juga mengacau Sarah ni. Kali yang kedua dia mengacau pun Sarah berdoa juga. Bila dia panggil oleh raja ni, dia tahu, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah aku daripada kekejaman ya Allah. Sekali kedua ni pula, kebetulan dengan kuasa Allah, raja ni pula satu badan dia cramp, dia stroke, tak boleh gerak kecuali mulut saja. Jadi raja ni cakap, kenapa Sarah ni? Siapa Sarah ni? Jadi dia panggil semua pembesar-pembesar dia, wahai Sarah, dengan bersaksikan dengan semua pembesar-pembesar aku yang ada pada hari ini, aku janji kalau kau sembuhkan aku tak sentuh, tak kacau kau langsung. Jadi Sarah pun berdoa, Alhamdulillah, stroke raja ni tadi sihat, sembuh. Jadi untuk itu dia telah menghadiahkan Sarah seorang pekerja dia, iaitu Siti Hajar. Jadi Siti Hajar adalah hadiah kepada Sarah kerana kesetiaan Sarah itu kepada Nabi Ibrahim sampai raja ni dah tak boleh buat apa. Jadi bila dah balik macam tu, Sarah pun meminta Nabi Ibrahim mengahwini Siti Hajar. Maka berkahwinlah dengan Siti Hajar. Masa tu Nabi Ibrahim tak dapat anak dengan Sarah ni. Bila dia kahwin dengan Siti Hajar, alhamdulillah, maka dapatlah bayi yang bernama Ismail, dan Sarah juga mendapat anak yang bernama Ishak. Itu dia. Sebab itu Nabi Ibrahim ni kita panggil dia bapa segala Muslim, Abi Muslim, bapa orang Islam, penghulu segala orang Islam. Sebab anak dia dua-dua menjadi Rasul, dipilih oleh Allah SWT, iaitu Nabi Ismail dan siapa tadi? Nabi Ismail dan Nabi dua orang anak dia tadi kan. Jadi itulah dia sejarah dia. Nabi Muhammad pun keturunan asal-usul, kalau kita usul galunya, sampailah kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail dia ada adik lagi, anak lagi, kembar mak lagi dengan Sarah, Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu digelar bapa Muslim, bapa kepada semua orang Islam. Abika ya Muhammad, abika. Dalam Quran pun sebut abika itu adalah Nabi Ibrahim. Sebab selepas itu keturunan Nabi Ibrahim ni, Ismail dengan ni tadi, akan lahirlah itu Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir, Rasul yang paling akhir.
Jadi itu dia tadi. Okey, itu kita kena tahu sedikit sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang orang biasa, beristeri dengan Siti Sarah. Sarah adalah orang yang kedua tercantik tadi. Dah berpuluh tahun tak kahwin, tak dapat anak. Pindah pula ke Palestin. Sarah kena kacau dengan Palestin. Raja Palestin hadiahkan Sarah Siti Hajar. Di atas ketaatan Sarah pada suami dia. Jadi Siti Sarah pun bila tu meminta Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan Siti Hajar supaya Nabi Ibrahim dapat anak. Alhamdulillah. Jadi dapat anak, nama dia Ismail. Yang anak dengan Sarah tadi nama dia Ishak, ya. Itu tadi kesetiaan yang pertama. Macam mana kesetiaan isteri Sarah tadi digodok oleh raja yang paling kaya, semua paling lah. Semua yang hebat-hebat. Dia seorang yang hebat kat dunia tu masa tu. Tapi dia tetap bertaat dengan Nabi Ibrahim dan memegang seruan agama Allah SWT. Ganjaran ni besar. Okey. Jadi bila sebut korban, itulah dia. Kita asyik diceritakan adalah korban Nabi Ibrahim dan Ismail dan anaknya Siti Ismail. Lepas tu kita ulang balik tadi sini, ya. Insan ketiga yang terlibat iaitu Hajar untuk korban. Lepas tu yang keempat adalah Ismail. Pada masa itulah kalau kita tengok orang mengerjakan haji, ada dia berlari daripada Safa dan Marwah. Pada masa itu Allah telah memerintahkan Nabi supaya membawa Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ni keluar daripada Palestin, pergi satu tempat yang Allah pun tak beritahu. Sampai tempat dia suruh Nabi Ibrahim berhenti, duduklah kat situ. Tempat tu tak ada apa. Tempat lembah yang tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada haiwan, tak ada apa. Jadi situlah Hajar, Nabi Ibrahim dan Ismail tinggal sementara. Lepas tu Allah duga lagi Nabi Ibrahim keluar meninggalkan Hajar, Ismail ni seorang dua anak beranak ni dalam Kaabah, dalam Masjidil sekarang ni kita panggil Masjidil Haram lah. Situ. Jadi Hajar ni pun tengok anak dia dah menyusu habis, air dah habis. Suami dia dah pergi atas arahan Allah SWT, pergi untuk mengerjakan amanah Allah tadi. Tinggal dua orang. Air pun habis, apa pun habis. Jadi ada dua, satu Safa dengan Marwah. Gunung Safa, Gunung Marwah dia dekat. Hajar pun berlari meninggalkan anak dia. Okey, kalau saya conteng kat sini sikit lah. Sini katakan Safa. Okey, sini katakan Gunung Marwah. Marwah. Tak apa. Jadi kat sini tengah-tengah ni, kat tengah-tengah ni Hajar letak Nabi Ismail kat sini. Dia letak kat sini. Jadi Hajar pun daripada Safa pergi Marwah. Dia naik dekat Gunung Safa ni, dia tengok Marwah ada air. Dia pergilah ke sini sekali. Sampai Marwah tengok air tak ada. Tengok lagi sekali, kat Safa ada. Dia patah balik. Dia patah balik, pergi balik Safa dengan Marwah 7 kali. Lalas dia jumpa anak dia kat sini. Dia tengok kat situ, kat kaki Ismail ni penuh dengan air. Air keluar. Air keluar kat sini. Jadi Siti Hajar tadi pun air kat sini. Siti Hajar pun dibuatlah takungan. Zam tu maksudnya takungan. Takungan dalam, bukan bahasa Arab, bahasa yang sebelum tu lagi. Jadi zam. Hajar pun kata zam. Dia kepung air tu supaya air tu Ismail dapat minum. Zam dia kepung zam.
airnya Ismail pun dapat minum. Itulah dia. Sekarang ni dipanggil Telaga Zamzam. Zamzam tu adalah bukan telaga. Zamzam tu adalah perbuatan Hajar membenteng air tadi tu. Zam supaya tu. Dan kita pun tak tahu siapa yang mengarahkan, siapa yang menampilkan air Zamzam. Allah telah memerintahkan penghulu segala malaikat. Penghulu segala malaikat Jibril, kau turun, kau berilah air. Jadi kalau katalah Hajar tadi dia tak buat Zamzam tadi, tak buat takungan, mungkin akan banjir. Mungkin akan banjir sekali macam banjir Nabi Nuh dulu. Tapi oleh kerana Allah SWT untuk membuktikan bahawa Hajar dan Ismail ini betul-betul taat, patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dia redha. Dia redha je. Dia redha, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Dia tak mengeluh. Tak mengeluh. Dia tengok kenapa aku duduk kat sini, tak ada air, tak ada api, tak ada pokok, tak ada haiwan. Aku nak makan apa? Aku nak makan apa? Tapi dia tidak. Dia tetap bersama, ya Allah, subhanallah, kuasa Allah. Engkau lah yang mengetahui segalanya. Engkau lah yang menciptakan segala-galanya. Suami dia Nabi Ibrahim dah pergi untuk berdakwah. Itu dia. Jadi sekarang sejak peristiwa itulah, lepas itulah Nabi Ibrahim dah seronok dengan anak dia, dah dapat jumpa anak dia semua-semua. Barulah Nabi Ibrahim dapat wahyu supaya menyembelih Ismail. Macam tu banyak. Syaitan datang kacau Ibrahim, syaitan kacau Ismail, syaitan kacau Hajar. Kan, wahai Hajar, kenapa laki kau tu? Engkau anak kau seorang, kenapa nak disembelih? Hajar tetap yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan kepada Allah. Syaitan kacau Ismail. Kenapa kau nak dibelih, nak disembelihnya? Kan banyak binatang lain, kenapa kau nak disembelihnya? Datang syaitan. Ismail pun macam itulah. Sesungguhnya Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi Nabi Ibrahim pun bawalah Ismail untuk dikorbankan mengikut arahan Allah, wahyu Allah SWT dalam Quran. Dia kata, macam mana aku tak nak bagi Sarah dia nampak anak aku sembelih anak. Jadi dia bawa keluar pada rumah, pada Masjidil Haram tadi. Dia bawa keluar satu tempat yang lapang. Maka dia membaringkan Ismail. Ya hai anakku, anak kesayanganku, aku bermimpi untuk menyembelih engkau. Tak apalah ya, sembelih. Kita redha je, Allah itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim pun alhamdulillah pun dah basuh, dah asah pisau cantik, tajam dipasang. Ismail dah pejamkan matanya, dibaringkan dah. Jadi dia pun angkat pisau. Satu, aku menjalankan kewajipan perintah Allah. Belum kena leher, cuma dah angkat pisau. Dua, tak datang lagi wahyu. Tak datang lagi ni. Kalau tiga ni aku angkat pisau tak sampai juga wahyu, maka betul lah aku berserah pada Allah. Allah yang telah menyuruh aku mengorbankan anakku. Ketiga je, maka wahyu lah turun. Nabi Ismail telah digantikan dengan seekor kibas putih yang berasal daripada syurga. Itu dia. Sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Begitulah taatnya Ismail dengan ayahnya Ibrahim. Dia tahu ayah dia Nabi Rasul, tak boleh minta apa-apa dengan Allah. Mintalah, engkau Rasul. Tak, dia cakap itu adalah kehendak Allah, perintah Allah. Jalankanlah ayahku. Itu dia. So kita tengok kat sini. Pengertian kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab. Kurban berarti dekat. Korban dekat, koribun yang hampir dekat. Kurban adalah yang dari segi bahasa, kurban bermaksud sesuatu yang dikorbankan Allah untuk
dikorbankan kerana Allah Dari bahasa Arab, masuk korban itu adalah bahasa Arab, masuk korban itu berarti dekat, nampak? Dari segi bahasa, korban maksud sesuatu yang dikorbankan kerana Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah. Daripada sudut syarak, korban bermaksud menyembelih binatang yang tertentu, menyembelih binatang yang tertentu pada masa yang tertentu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksud korban. Kita tengok lagi depan lagi. Okey, itu sebenarnya ketaatan seorang hamba. Ketaatan seorang hamba. Macam mana Nabi Ibrahim taat dengan perintah Allah SWT. Siti Hajar, Siti Zarah pun taat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Pengajaran yang seterusnya yang kita boleh ambil adalah kasih sayang seorang ibu tak ada alanya. Jangan lupa ibu-ibu kita tu sayang kepada kita semua. Kita pun kena sayang dengan mereka. Sebagai kalau tengok cerita kisah Nabi Ibrahim, kita semua tak ingat sebab itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan kebaikan. Nabi Ibrahim semua dia bertakwa dengan Allah, yakin dengan ketuhanan Allah. Nak sembelih anak pun Allah tukarkan dia menjadi dengan seekor kibas. Dan pengajaran yang kelima adalah pengorbanan yang ikhlas akhirnya membawa kebaikan. Ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, Engkau anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Semua dalam Al-Quran ada. Semua dalam Al-Quran kita boleh dapat semua-semuanya. Saya dah pilihkan doa-doa yang Nabi Ibrahim tu. Bismillahirrahmanirrahim, semua ayat Quran. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini pada dia Nabi Ibrahim masa dia meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail dekat tempat yang tak ada apa-apa benda dia hidup tadi. Lepas tu ini dia contoh-contoh lagi doa-doa tuan Nabi Ibrahim. Okey. Ini dia sejarah salah silah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, isteri yang pertama Sarah, isteri yang kedua Hajar. Sarah dapat Nabi Ishak, Hajar dapat Nabi Ismail. Lepas tu terusnya Bani Ishak ni sampailah Bani Yaqub, sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Okey, ini Rasul Azmi tadi. Rasul-rasul yang mempunyai kesabaran tinggi dalam menghadapi ujian dan cabaran yang tak pernah terfikir oleh otak manusia. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan dalam Nabi doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Quran, kalau kamu baca surah Asy-Syu'ara, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa iza maridtu fahuwa yashfin wallazi yumituni summa yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Surah Asy-Syu'ara, surah Allah Azim. Tengok maksud dia. Tuhan yang menciptakan daku dan tiada kepada ada, maka dialah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku. Dan Tuhan yang dialah jua memberikan aku makan dan memberi minum. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Dan dialah yang mematikan daku
kemudian dia menghidupkan daku. Dan dialah, Allah lah itu yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Jadi itu secara ringkas ya. Saya bukannya nak boleh ceramah panjang-panjang. Ada orang-orang lain yang lebih alim boleh mengetahui daripada saya cuba kongsi maklumat. Cuba kita titik beratkan kat sini. Okay? Titik beratkan kat sini. Ini adalah Inna a'tainaka satu ayat Al-Quran yang meminta kita berkorban. Jadi kita kena fikirkan betul-betul. Apakah pengajaran yang paling dekat untuk kehidupan kita seharian daripada cerita Ibrahim ini adalah semangat kekeluargaan. Bagaimana isteri patuh dengan suaminya, tak pernah menengking suami, tak pernah memarahi suami. Macam tu juga suami hormatkan isteri dia. Lihat Siti Hajar digoda Sarah digolek oleh orang yang paling kaya, ada istana, ada semuanya, tak nak, tetap setia dengan Ibrahim. Dapat betul Siti Hajar baru kahwin, baru dapat anak, Nabi Ibrahim tinggalkan dekat satu tempat yang gersang yang tak ada pokok-pokok. Setia juga. Percaya itu adalah satu benda yang Nabi Ibrahim kena buat sebab dia adalah Rasul, menjalankan perintah Allah SWT. Allah berikan dia air Zam-Zam sampai sekarang. Sarah bila meminta Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar, dapat anak Nabi Ishak, dapat anak. Alhamdulillah. Semua pengorbanan ketaatan itu Allah balas dengan baik. Begitu juga kalau kita tengok hubungan antara anak dengan ayah. Kita semua ada ayah. Bagaimana anak tu nak bercakap dengan ayah? Kita kadang dengan ayah kita, ayah apa ni, belilah, tolong belikan aku makan. Saya nak makan ni, nak roti canai. Sedangkan kita tidak digalakkan bersuara kasar ataupun bersuara lantang dengan ayah. Ayah pula tengok Nabi Ibrahim nak sembelih anak. Ya anak kesayanganku, ya anak kesayanganku, aku bermimpi aku menyembelih engkau ya Allah. Ya perintah Allah. Dia kata, buatlah ayah aku. Sempurnakanlah apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Kita nak minta sesuatu dengan ayah dengan cara yang hormat. Ayah pun kena menggunakan suara yang baik kepada anaknya. Ayah maksudnya tak boleh marah, menengking, bodoh, bahalul, tak tahu tega. Tak boleh. Kalau sebut bahalul lah kita. Ayah kena selalu mengingatkan kita berkata-kata yang benar, berkata yang baik. Jadi kita kena kembali kepada agama Islam, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita tengok dulu daripada Al-Quran Al-Baqarah, Allah telah bercerita kejadian manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai manusia yang beriman. Ya ayyuhal insan. Lepas tu Allah turunkan surah lain untuk berniaga, adab berniaga, untuk berumah tangga, surah An-Nisa, surah menjaga pergaulan, semua ada. Semua nak kaya macam mana, nak murah rezeki macam mana, semua dalam Al-Quran tu ada. Bukannya kita nak kena baca tak. Satu hari kita ambil 5 ayat. Al-Surah Azim, sambung pula besok 5 ayat. Kita jadi amalkan membaca Al-Quran itu amalan kita harian. Kalau kita tengok kenapa surah-surah akhir tu Allah dah tak sebut dah ya ayyuhallazina amanu. Allah dah lagi keras. Kul. Katakanlah. Memanglah katakanlah wahai Muhammad, tapi siapa? Untuk kita semua. Allah dah kul, katakanlah wahai. Katakanlah.
Mana kita tak mengkaji ayat yang sebelumnya itu dah ajar kita semua. Ajar macam mana jadi orang yang terbaik, jaga keluarga yang terbaik, berjaya dalam hidup. Allah dah semua ada dalam Quran. Tapi hujung-hujungnya Allah dah menunjukkan marah dia. Bukan, dia dah beri amaran. Kalau kita dulu macam PKP ni, okey, PKP dilarang merentas daerah. Orang tak kisah. Denda 2,000, semua orang tak pergi. Tengok. Lepas Allah turunkan lagi, fawailun, wailun, maka celakalah, maka celaka besarlah, maka binasalah. Allah yang mencipta kita, memberi segala bentuk kemudahan kepada kita sampai kita mati. Dia dah betul. Wailun, sebab kita semua tak tengok ayat yang sebelumnya. Kamu dah tahu macam mana adab dengan guru. Dalam Quran semua adab belajar, semua dah ada. Wailun, maka celakalah. Wailul likulli humazati, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, maka celaka besarlah kepada semua yang orang yang suka mengumpat dan mengeji. Kita suka mengedit orang, mengutuk orang, tak percaya kat orang, penipu tu. Sedangkan Allah dah marah. Wailul likulli humazatil lumazah, maka celaka besarlah kepada pengumpat dan pencela dan pengejek itu. Lepas tu Allah akan janjikan apa? Mereka adalah dalam satu neraka hutamah, narullahil muqadah, api yang sentiasa saja. Neraka lain, neraka Jahannam, neraka Sa'ir, api yang menyala. Tetapi neraka ni, hutamah ni, apa dia? Narullah, ialah api Allah. Allah telah hidupkan api itu sampai sekarang. Daripada wujudnya dunia ni, wujudnya makhluk ni, Allah dah siapkan api itu untuk orang-orang yang tadi, humazah dan lumazah. Jadi kita hindari semua. Kita baca Quran, tak tahu tanya ayah, tanya abang, tanya kakak, tak tahu tanya ustaz. Semua sekolah agama ada ustaz, sekolah pagi ada ustazah. Tanyalah, ustazah, kalau macam ni macam mana ya? Tak salah. Jadi saya rasa itulah, saya pun dah tak berapa, keadaan saya pun kurang memuaskan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Negeri Islam Tanzania kerana telah berjaya mengadakan ceramah untuk raya Korban. Walaupun saya bukanlah penceramah yang baik, saya bukanlah penceramah, ada lagi orang yang lebih pintar, yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Jadi kita berdoalah semoga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.